Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh adda al-amanata wa ballagha ar-risalata wa nasaha al-ummata wa jahada fi sabilihi hatta ataahu al-yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أما بعد. Yang saya hormati bahagia Tuan Pengerusi Barisan Jawatan Kuasa Masjid Al-Mu'min Kulit Utama Pasar 2, Barisan Kawai Masjid Al-Mu'min Al-Jami', Muslimin Muslimat, tuan-tuan guru, tuan-tuan guru, para asatizah, para alim ulama, Muslimin Muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kita kesempatan, Allah beri kita ruang, Allah beri kita peluang untuk sama-sama kita berada pada malam yang ke-16, hari yang ke-15 Ramadan. Malam ini insyaAllah Tuan Imam kita akan membaca Qur'an, iaitu pada malam yang ke-16. Ramai orang salah, dia angkat malam 15, dia angkat Qur'an malam 15, salah. Dia 15 cukup, angkat malam yang ke-16. Menurut masalah ini, Muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ambil masa kesempatan yang ada sebelum kita mula tarawih dalam 15 minit, dalam ke 20 minit, tak banyak. InsyaAllah saat saja. Mungkin lebih kurang daripada itu. Semoga dapat nak jawab suri. Baik, Muslimin muslimah yang dirahmati Allah, sebelum itu saya ucapkan kepada pihak Jabatan Agama di Kota Kulim berbanyak-banyak syabas dan tahniah kepada Masjid Nurul Surau, boleh dinyatakan sebagai Masjid Ghair Jami', Masjid Al-Mu'min Kulit Utama. Saya main-main tadi dulu, signboard siap. Makna kata signboard tu siap sebelum diisytiharkan lagi. Itu semangat tak semangat? Tuan-tuan muslimin muslimah yang dirahmati Allah, saya minta anak-anak jemaah Korea support lah, doronglah, sokonglah masjid yang ada ni, kerana kita tengok tugas-tugasnya mereka, Ustaz Zulnya, Abah Hamdannya, dan semua dikit naik turun pejabat agama, naik turun jabatan mufti dan sebagainya untuk dapatkan status ni. Dan kita yang ada syukur, kita support, kita dorong dan sokong untuk kita sama-sama melebar luaskan apa yang ada pada hari ini untuk kegunaan bukan masa kita, mungkin anak-anak kita ke depan, mungkin cucu-cucu kita ke depan. Baik, Muslimin muslimah yang dirahmati Allah, sedikit tazkirah ringkas pada Ramadan yang berbaki tak lama dah, 14 hari lebih kurang. Kalau kita puasa cukup 30, mungkin 13 hari lebih kurang. Kalau kita puasa cukup 29. Baik, Muslimin muslimah, kita nak renung, kita nak muhasabah diri kita sepanjang kita puasa. Aku ni umur aku dah 50, aku umur aku 60, umur aku dah 30, umur aku 40. Daripada mula balik cukup umur sampailah umur kita sekarang tahun ini, berapa kali dah kita masuk dalam Ramadan. Dan cuba renung dan muhasabah. Dan apa yang kita bawa keluar dari kita Ramadan itu sendiri. Yang itu yang kita nak cari. Dan apa yang kita cari sebenarnya Allah Subhanahu wa taala dah tulis, dah lakarkan, dah cerita dalam Al-Quran sebenarnya apa yang kita kena cari untuk kita bawa keluar dari Ramadan.
Ada 3 benda yang Allah Subhanahu wa taala sebut kepada kita. Yang pertama daripada ayat surah Al-Baqarah, ayat puasa, Allah sebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang pertama, Allah nak supaya kamu menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Itu yang kita kena cari. Yang kedua, ayat yang kedua Allah sebut syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-'usra wa litukmilu al-'iddata wa litukabbiru Allaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang kedua, mudah-mudahan kamu menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Yang kedua, kita kena cari syukur untuk keluar dari Allah. Yang ketiga, Allah sebut ayat yang bawah lagi. Allah sebut apa? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Kata Allah, ya Rasulullah. Ingat, tuan-tuan muslimin-muslimat Allah, kita dengan Rasulullah adalah anak kita. Bukan boleh panggil Muhammad macam itu saja. Bukan kawan kita, bukan anak kita, bukan adik-beradik kita. Isu yang hangat baru ni, kita merasa terboleh hati juga lah, betul. Walaupun kita ni dengan Nabi jauh, Nabi tak kenal pun kita. Padahal kan Nabi kenal sebab kita umat Nabi. Tapi kita merasa jauh, kita merasa boleh hati kita orang panggil Nabi macam tu. Tak disebutlah orang tak sabar-sabar di sini, tapi kalau tuan-tuan muslimin muslimat, rahimahullah, ibu ayah tengok di Facebook sangat hangat baru ni. Isu-isu tak panggil Nabi Muhammad, panggil Muhammad macam tu saja. Kawan kita ada Nabi kita, Nabi tak ada, kita tak ada. Upaya Allah sebut pada Nabi, ya Rasulullah, kalau umatmu tanya tentang diriku, tentang Allah, tentang diriku, Allah, zat Allah ni yang maha hebat ni, fa inni qarib, kata Allah, sesungguhnya aku sangat hampir. Jadi Allah nak kita dalam bulan puasa ni, Allah kaitkan doa dengan ayat puasa supaya Allah nak kita ni meminta, mohon sungguh-sungguh dengan Allah pada bulan yang dibuka pintu syurga, ditutup akan pintu neraka Allah Subhanahu wa taala. Sini muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbalik kepada takwa. Apa takwa tu? Takwa ni adalah imtisalu awamirihi wa ijtinabu nawahihi. Takwa ni adalah kita menjunjung sungguh-sungguh perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah juga yang dipesan oleh khatib pada hari Jumaat dan menjadi satu rukun dalam rukun khutbah. Apabila seorang khatib tidak membaca, tidak memesan kepada anak-anak jemaah untuk takwa, maka wajib diulang semula Jumaat. Tidak sah walaupun dia sembahyang sah doa. Tapi tak cukup rukun dengan ulang pada Jumaat. Ulang Jumaat tu ulang khutbah tadi. Baik. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah, Imam Ibn Arabi mensyarahkan ayat la'allakum tattaqun. Imam Ibn Arabi punya satu kitab namanya Futuhat Makkiyah. Futuhat Makkiyah ini bukan kaleng-kaleng orang dibaca, sangat tinggi bahasa dia. Imam Ibn Arabi dalam tafsirnya mensyarahkan ayat la'allakum tattaqun ini, mudah-mudahan, kata Imam Ibn Arabi, kamu menjadi manusia yang berpuasa dan kamu ditinggikan darajat kamu daripada gharizah hayawan, daripada nafsu kebinatangan kepada gharizah al-malaikah, kepada nafsu malaikat. Cuma dikatakan nafsu haiwan dan juga binatang dan juga malaikat. Tuan-tuan muslimin muslimat, ibu ayah, kita dengan binatang bezanya letak pada akal. Yang lain sama, binatang makan kita makan, binatang berpasangan kita berpasangan, binatang tidur kita tidur. Tapi beza yang binatang dan kita adalah pada akal. Apa beza kita pula dengan malaikat? Kita, iman kita yazid wa yanqus. Ada naik, ada turun. Sebab tu ada orang kita, ada hari ada di masjid, ada hari tak ada di masjid. Sebab apa? Iman kita naik dan turun. Malaikat, imannya la yazid wa la yanqus. Iman malaikat tidak sama sekali naik, tidak sama sekali turun, mendatar saja. Sebab tu ada malaikat yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tawaf. Dia tawaf selagi mana tidak ada larangan daripada Allah. Ada malaikat yang
disuruh oleh Allah untuk sujud, dia sujud selagi mana tidak ada tegahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan berpuasa ni, kata Imam Ibnu Arabi, dengan cara menahan lapar dapat melemahkan nafsu kita, dapat menjadikan kita punya nafsu seolah-olah malaikat. Tapi bukan sampai tahap malaikat, seolah-olah. Mana kata kita mudah nak baca Al-Quran, mudah nak iktikaf, mudah nak tahiyatul masjid, mudah nak jaga orang buka puasa, mudah nak infak, mudah nak sedekah dan sebagainya. Itu antara ayat-ayat Al-Quran. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketiga-tiga perkara ini, takwa, syukur dan juga doa, kita kena seiringkan. Dan kita kena ligat rebut sebelum kita keluar dari Ramadan. Dapat tiga ni cukup. Muslimin muslimat, antara kelebihan orang yang bertakwa adalah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Ibnu Arabi dalam tafsirnya, menakalkan daripada firman Allah ada beberapa fadilat orang yang bertakwa. Yang pertama, orang yang bertakwa, kata Imam Ibnu Arabi, adalah segala permasalahan dalam hidupnya akan ada solusi. Kita hidup berbagai muslimin muslimat, mesti ada masalah. Nama manusia mesti akan ada masalah, ujian, mihna, tribulasi dalam hidup kita. Cuma bagaimana pergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah sebut, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Siapa-siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan berinya jalan keluar, makhraj, solusi bermasalah. Tinggal kita nak yakin, tak yakin terhadap apa yang Allah sebut. Yang kedua, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa-siapa yang bertakwa, Allah sebut, akan jadikan setiap pekerjaan yang dunia akhirat mudah. Maka lihat takwa, maka lihatlah Allah akan permudahkan segala urusan. Dan yang terakhir ada banyak, Imam Ibnu Arabi sebut, orang yang bertakwa, Allah akan menjadikan dia VVIP untuk masuk dalam syurga. Iaitulah very important person untuk masuk dalam syurga. Dan katanya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa ni akan diiring oleh Allah masuk dalam syurga, diiring secara bergolongan, dengan ada dekat, ada bodyguard untuk iring kita masuk dalam syurga. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum. Sampai di pintu syurga akan ada malaikat yang sambut ini, buka pintu seluas pintu, dan kata malaikat tersebut, salamun alaikum, salam sejahtera kepada kamu, masuklah kamu dengan amin, dengan keadaan aman, khalidin, dalam keadaan yang sampai bila-bila. Riwayat yang kedua, kita akan hidup dalam syurga sampai bila-bila. Bila-bila sampai bila? Sampai tak ada bila-bila. Tu nak kata syurga tu sampai tak ada bila-bila. Bila tak ada bila-bila, tak boleh kita nak imagine dengan kita punya masa dunia ni. Tak ada. Orang kata apa, infinity ke, sejuta, ribu bilion tahun, tak ada. Kita tak boleh lihat sebab kita tidak akan kembali ke dunia yang binasa ini. Dua yang diberkati Allah. Kemudian juga kita syukur kepada Allah, dan kita gunakan segala nikmat Allah kepada jalan Allah. Dan ingat juga kita doa, yang mana kata Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku, saya akan berikan. Kalau kita beringat, ada orang tanya, Ustaz, saya ni doa lama, tiap malam bangun pukul 4 pagi sampai tidur pada sujud sampai tidur pukul 4:30 pagi, pukul 4 pagi. Sebab apa? Doa panjang sangat sampai tidur, tak makbul Ustaz. Baik, dalam kitab Ibnu Athaillah As-Sakandari, tuan-tuan tengok, bahasanya sangat indah dan baik. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, katanya, la yakun ta'akhkhur ahli al-aqta'i ma'al ilhad fi du'a'i mujiban liyasi fa huwa dhamina laka al-ijabata yakhtaru laka la fi ma takhtar nafsik wa fil waqti alladhi turid la fil waqti alladhi turid. Janganlah kamu merasakan dengan keterlambatan datangnya pemberian yang kepada kamu saat engkau bersungguh-sungguh dalam berdoa. Kita sungguh-sungguh dalam doa, lambatnya Allah nak makbulkan dan kita putus asa. Sebab apa? Yakhtaruhu laka la fima takhtaru li nafsi. Allah akan pilih yang terbaik buat diri kita, bukan apa yang kita rasa baik buat kita.
Wa fi waqtil ladzi yurid la fi ma waqtul ladzi turid. Bukan pada waktu yang kamu nak, tapi pada waktu yang Allah rasa sesuai untuk dimakbulkan doa tersebut. Jadi doa kita pasti akan dimakbulkan oleh Allah. Namun tengok apa yang Allah nak dan pada waktu ketika yang Allah nak. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati Allah, akhir sekali saya bawa satu perbincangan fiqh dalam mazhab Syafi'i bagi hukum hakam semasa puasa. Yang saya nampak, yang saya rasa ramai orang lepas malam, iaitu pada bab membayar zakat. Bayar zakat afdalnya pada waktu ini. Afdal waktu bayar zakat adalah ba'da yaumil 'aid. Minta maaf, ba'da salatil fajri yaumil 'aid, iaitulah selepas sembahyang zuhur pada hari raya. Itu afdal. Afdal ni makna apa? Makna kata kita bayar zakat pada ketika itu pahalanya lebih. Sampai bila afdalnya? Sampai sembahyang raya. Angkat takbir Allahu Akbar pada ketika itu makruh. Jadi orang tu ligat, Ustaz saya nak ligat lepas subuh sembahyang raya, kami nak bayar ramai-ramai. Sudah potong dia banyak di belakang. Masalahnya kita tu ingat, tapi kita tak ingat, kita lupa. Sebab apa? Sebab hari raya orang disunatkan, kita orang Islam sunnahnya makan dahulu. Ramai orang yang nak lihat sunnah afdal bayar zakat ni sampai dia terlupa tak bayar zakat. Dia dah pedor habis bulan puasa masuk 1 Syawal. Selepas raya, selepas daripada sembahyang subuh dia balik, dia kata balik ambil duit. Balik ambil duit, ini jamu dah elok dah, mana waktu ubat kena. Dia makan dulu, lupa. Ingat bila? Esok orang ingat Allah, aku tak ingat. Lepas daripada 1 Syawal, hukumnya adalah haram bayar. Haram tu bukan tak boleh bayar, boleh bayar. Diterima zakat tu, tapi namanya qada. Nama qada bukan nama tunai. Satu tak. Jadi boleh dia nak tunggu waktu afdal sampai zakat? Boleh. Tapi ulama dah bagi luasan harusnya bayar zakat daripada 1 Ramadan sampai 30 Ramadan. Daripada awal sampai lalu tidak boleh bayar zakat. Kalau kita merasa kita jadi lupa, pen ada duduk di poket kita pun kita cari mata bayar awal. Tak payah dulu tak payah tunggu sampai. Yang kedua, ramai orang yang terlepas pandang ayah-ayah yang bayar zakat bagi pihak anak-anaknya yang sudah balik, yang sudah balik. Apa hukum? Kata dalam kitab Taqrirul As-Sabilah, kitab bagi mazhab Syafi'i karangan ulama Yaman. Apa katanya? La tujzi'u zakatu 'anil ibni allazi la tajibu 'ala al-abi nafaqatuhu kabalighin idza addaha 'anhu abuhu. Tidak memadam, kata pengarang bagi Taqrirul As-Sabilah, bagi seorang ayah membayar zakat kepada anaknya yang sudah tidak wajib nafkah. Anak mana yang tidak wajib nafkah? Iaitu anak yang sudah balik. Sebab tu ada anak muda di sini, dia dah balik, dia umur dia ada 20-an, dia masih mengaji di universiti, mak ayah masih tanggung, syukurlah. Sebab kalau ikut pada hukum mazhab Syafi'i, sudah tidak wajib mak ayah tanggung nafkah. Tak wajib dah. Jadi mak ayah yang untuk tanggung nafkahnya atas dasar apa? Atas dasar ihsan. Masa bersih anak-anak dulu kerja, kalau lelaki bagi kerja tak ngaji dah, maka kita keluar nafkah, bagi diri belanja dia, tanggung pengajian dia, maka itu atas dasar ihsan. Tapi wajib tak? Sudah tidak wajib. Maka ulama sebut, kalau seseorang itu sudah tidak wajib nafkah, tidak wajib kita sebagai waris untuk membayar zakat. Kalau nak bayar juga macam mana? Illa biizni, melainkan dengan izin. Jadi kita kalau ada anak yang sudah bayar, kita nak bayar zakat bagi dia tak ada duit, maka kita kata alung ataupun kita kata abang, kakak, ayah minta izin bayar zakat. Hidup kita nak minta izin kat dia apa? Tak ada zakat. Pada hukumnya kita sudah tidak wajib membayar zakat bagi pihak. Maka kalau kita nak bayar
Maka pada izin ni kita harap bagi pihak dia bayar zakat, bagi pihak alung, bagi pihak abang, bagi pihak kakak untuk zakat tahun ni. Maka kita mailah untuk Kak Amin. Amin kita kata inilah zakat fitrah yang wajib bagiku, bagi isteriku, bagi anakku yang sulung, yang nombor 2, yang nombor 3. Padahal sulung dan nombor 2 dah baliklah sebanyak sekian kerana Allah Ta'ala. Maka pada ketika itu barulah memandang. Ingat, tuan-tuan buat kerana Allah, anak yang sudah balik kita kena minta izin. Senang sedap apa dia lah. Tahun ni buat bayar bagi pihak mana zakat? Hutang pula dah, nanti hang bayar balik. Ingat-ingat bayar saja. Tak mesti macam tu. Kalau nak hutang boleh. Tunggu hang kerja ni buat kira daripada umur berapa hang balik 15 tahun sampai 25 buat dah bayar 10 tahun kali 7 ringgit. Banyak orang tu. 7 mati dah dah. 70 kali 10 kali. Itu pada masalah fitrah wajib kita ke sini. Sebab pada mengesahkan zakat tersebut. Yang kedua, isteri wajib tak bayar zakat pada pihak dia? Isteri tidak wajib membayar zakat bagi pihak dirinya. Cuma kalau dia ada suami dia wajib membayar zakat. Jadi dia nak bayar zakat boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi kena guna duit dia. Tiba-tiba dia nampak ada 50 ringgit dalam paket suami dia ambil, inilah zakat bagi diriku kerana Allah Ta'ala pada tahun ini, maka tidak memandang zakat tersebut. Sebab duit itu adalah milik suami. Jadi dia minta izin dulu, dia bayar tak apa. Kalau tidak ada izin, tidak memandang. Lainlah kalau suami itu dia bagi duit dekat dia, ni zakat, bayar sendiri lah. Malah bayar online, bayar sekali dengan saya, apa? Izin daripada suami dia, tidak ada masalah. Baik, itulah sebuah sedikit yang boleh kita bincangkan pada malam ini. Mudah-mudahan menjadi manfaat kepada semua. Bagi yang masih ada, anggaplah ini Ramadan terakhir. Ibu saya, tuan-tuan, saya suka pergi satu masjid di Mesir. Saya suka pergi satu masjid di Mesir pada sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat dia, tu imam dia dengan lantang, dengan gemah lah ke mana khutbah dan juga imam. Cuma ayat yang saya ingat sampai ke hari ini adalah sebelum mula sembahyang, saya juga guna sembahyang, imam akan pesan saumu subuh, samakan solat, samakan terbit belakang. Tapi tak sebut bahasa Melayu lah, imam Arab. Kemudian dia kata sallu wajib, sembahyanglah dengan sungguh-sungguh, dengan penuh khusyuk, dengan penuh khusyuk, ka'anna akhirus solat, seolah-olah ini sembahyang last kamu. Saat ini kamu habis sembahyang ibarat kata kamu mati. Maka kita akan buat yang paling. Begitulah Ramadan ini kita anggap Ramadan yang paling terakhir buat kita. Kita tak tahu ke depan mau kita panjang atau pendek ke, ataupun kita tak tahu ke depan kita ni sehat ke tak sehat. Ini Ramadan yang Allah bagi nikmat kepada kita. Buat sungguh-sungguh, mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik dalam hidup kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Apa yang baik itu datang dari Allah